Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ambil kesempatan untuk meneruskan dengan Facebook Live, tetapi juga memberi ruang kepada rakan-rakan dalam media untuk mengemukakan persoalan selepas saya keluar kenyataan tentang kedudukan ekonomi dan unjuran berikutnya. Saudara-saudari, kita bersama dengan dunia antarabangsa menghadapi malapetaka yang menggemparkan, memberi kesan dari sudut kesihatan, kemanusiaan dan ekonomi. Malaysia sebagai sebuah negara juga terdedah dengan krisis ini dan harus tangani masalah kesihatan, keselamatan dari dampak COVID-19 ini. Dan tentunya ada keterbatasan kerana kita juga terdedah dengan perkembangan dan kemajuan langkah-langkah yang berlaku di masyarakat antarabangsa. Dan ini juga berlarutan kerana ia juga melibatkan suatu kerajaan yang baru yang belum begitu mantap. Agensi internasional dan tempatan, pakar penyidik ekonomi mengandaikan satu unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ini yang akan mengucup. Pengucupan ini dijangka negatif 1 hingga 4,6% bagi 2020, dan ini tentunya ada kesan kepada ekonomi dan kehidupan rakyat. Jadi rakyat di kalangan penjaja, peniaga kecil, industri kecil dan sederhana, semua akan menghadapi kesan yang besar yang saya kira dalam semua unjuran akan berlarutan untuk akhir sehingga akhir tahun dan tahun depan. Maka agak menggusarkan bila Menteri Kewangan memberi unjuran yang bertentangan dengan angka-angka ini dan memberi keadaan yang sangat lunak untuk 2021, iaitu 5.8%. Walaupun dia sandarkan kepada 1-2 kajian antarabangsa, tapi bagi saya sangat tidak menusabah kerana ia memberikan satu gambaran kita ini sudah dari tahap yang boleh membanggakan. Sebab itu pada hari ini saya ingin membawa beberapa isu berkaitan. Walaupun saya banyak bersetuju dengan beberapa langkah kerajaan termasuk PKP melanjutkannya, asalkan ia lebih telus, rakyat tahu kedudukannya dan kerajaan tahu tentang kesan dampak kepada rakyat yang miskin. Umpamanya, kajian INSIEF baru-baru ini menunjukkan bahawa 65% lebih, tak salah saya yang 69,1% hanya punyai simpanan untuk mampu bertahan selama 1 bulan. Kemudian Jabatan Statistik menyebut di antara lain 35% 30% yang bekerja sendiri akan hilang atau berkurangan pendapatan mereka. Dan dari jumlah ini, saya nak betulkan angka Jabatan Perangkaan tadi, Department of Statistics, kajian khas dampak COVID-19 bagi pekerja yang bekerja sendiri. 53.4% akan mendapati pendapatan mereka itu berkurangan, dan 35% daripada jumlah itu akan kehilangan lebih 90% daripada pendapatan. 46.6% akan hilang pekerjaan sama sekali, maknanya menjadi penganggur. Saya sudah sebut perkara ini untuk memberi gambaran kepada kerajaan bahawa langkah-langkah yang ada sekarang ini tidak memadai, dan kita kena pasti ketelusan penyampaiannya. Dan sekarang banyak bantahan kerana saluran kepada masih
ketua-ketua politik tempatan belum tentu ia dilakukan secara telus dan sampai kepada kelompok yang paling miskin dan berhak, terutama yang kelaparan dan anak-anak dan warga emas. Jadi sebab itu saya menggesa pemimpin kerajaan lebih bertanggungjawab dalam pengumuman yang mereka melakukan, ya. Ini pendapatan dari hasil minyak akan berkurangan. Kilang-kilang dan syarikat tidak meneruskan pengeluaran atau berkeluaran secara terbatas kerana faktor keselambatan dan PKP. Dan sebab itu saya ulangi, bantuan prihatin bagi rakyat miskin, bantuan bagi IKS yang diumumkan harus dilaksanakan secara telus dan elak daripada segala kekeliruan pengumuman yang terus saban hari berlaku. Dan kita juga menggalakkan rakyat yang mana perlu beli, yang barang keperluan, pertanian yang kadang-kadang bercambah di sana sini tidak dapat dikumpul dan badan-badan agensi kerajaan tak dapat selaraskan pembeliannya, itu harus dibetulkan dan kita galakkan rakyat membeli daripada pengeluar-pengeluar tempatan. Jadi saya harap ada langkah-langkah ini diambil dan ini terkait dengan tuntutan kita untuk mengadakan sidang khas, ya. Itu untuk memastikan hal-hal yang sedemikian ini dipatuhi. Bukan sidang khas untuk bahas soal politik, tetapi soal keselamatan, kesihatan dan kemanusiaan. Baik, Datuk Seri, ada soalan tambahan daripada Astro Awani. Memohon penjelasan apakah new normal atau normal baharu pada pandangan Datuk Seri? Ini istilah-istilah ni boleh memukau. Kita hidup sekarang dalam apa yang disebut post-normal times, ya. Kemudian kita hadapi sekarang new normal. Ada menteri sebut new normal ini selepas selesai COVID-19. Saya nak nasihat, new normal ini sekarang, ya. Orang hilang pekerjaan ratusan ribu, itu new normal. Penyakit yang tak dapat terkawal, new normal. PKP berminggu-minggu walaupun bukan ada darurat perang, new normal. Jadi bagi saya dalam keadaan ini, untuk menyambung kenyataan, kita bukan saja guna istilah memukau, tapi mengambil tindakan. Pimpinan harus nampak compact, tegas bagi kenyataan yang tak mengelirukan, tak boleh diubah flip-flop tiap hari. Kemudian orang nak yakin bagaimana, ya. Kemudian umpamanya isu pengangguran yang sekarang dah mencecah ratusan ribu, itu belum ditangani. Isu pertanian, barang-barang yang hasil yang keluar, yang dicampak kerana tak dapat dijual, itu masih berlaku dalam keadaan orang dahagakan dan perlukan barang-barang makanan. Jadi sebab itu dia mesti ada suatu keadaan di mana pimpinan itu lebih tegas, ya. Kalau sebab itu dalam beberapa malam yang lalu dalam Facebook saya sebut guna WB Yeats, ini keadaan things fall apart, the center cannot hold. Keadaannya begitu, dia kena hold. Dan kita harus sedia, janganlah fikir ikut kerangka lama. Kalau kita sebut new normal, jangan ikut kerangka lama. Nak tolong, fikir syarikat besar dulu, syarikat kroni, konglomerat besar. Yang bawah ratus-ratusan ribu tu, kamu tunggu dulu. Ini bukan new normal. Ini yang saya juga ulang apa yang pernah saya sebut dulu. Bila kita ada krisis, ada peluang untuk perbaiki. Dia sebut Joseph Schumpeter, ya, gale of constructive destruction. Memang yang lama tu terpaksa bubar, dirongkai dan dibina yang baru. Baik. Soalan yang kedua, Datuk Seri, sekiranya Datuk Seri adalah Perdana Menteri pada ketika ini, apakah yang akan dibuat sekarang bagi mendepani wabak COVID-19? Saya bukan Perdana Menteri, saya dah cadangkan. Ini cadangan saya. Sidang Parlimen yang khas, bincanglah dengan semua. Dah kata kita tak politik, janganlah musuh politik. Janganlah ambil
ada umpamanya Timbalan Menteri, tak pernah dengar pun, tak pernah ada satu kenyataan pun. Apa kerja dia? Atau jentera politik dia di tiap daerah dan kawasan parlimen untuk bahagi dan potong musuh-musuh politik dia. Ini kerja haru biru, ya. Ini kalau tanya saya, Tan Sri Muhyiddin, pasukannya, betulkanlah keadaan begini. Kalau cakapnya kita tumpu ekonomi dan rakyat, tak ada politik. Tapi GLC semua orang kita. Jadi nggak habis. Okey. Dan Akhir. yang ketiganya, Parent Action Group for Education PAGE mendesak kerajaan untuk menangguh peperiksaan SPM dan STPM. Dan kalau kurikulum sekolah tak dapat diikuti ataupun dijalankan ikut jadual, itu harus dipertimbangkan. Semalam saya cadangkan dalam isu online, e-learning, broadband, kemudahan yang ada ni, kita harus tingkatkan usaha. Ya, universiti, di mahasiswa itu mesti diberi tugas. Kalau tak dapat online, umpamanya kerana dia duduk di kawasan-kawasan pedalaman, maka harus bagi assignment dalam 2 minggu, siapkan kertas. Jangan lepaskan keadaan seperti ada sekarang. Begitu juga pelajar-pelajar. Kalau pelajar di bandar, saya lihat banyak sekolah, dan ini saya hargai guru-guru, ya. Kadang-kadang kita terima kasih kepada kesihatan, keselamatan, bomba, tapi ramai guru yang terus berkhidmat seperti biasa. Cuma penembusan kemudahan internet dan mobile ini tidak ke semua pelajar. Jadi saya setuju kalau hal ini tak dapat ditangani, beberapa ujian terpaksa ditangguh. Tetapi penangguhan itu bukan penyelesaian. Mesti ada tindakan segera untuk memastikan ditingkatkan program pendidikan di sekolah, college, universiti. Boleh cuti, boleh di rumah, boleh di college, boleh di universiti, tapi pelajaran mesti diteruskan. Saya sekarang di rumah, buku banyak yang belum selesai ditelaah. Itu sebagai satu homework juga.